Okey Ustaz, boleh mula. Boleh mula Ustaz. Okey, baik. Anda start terus nah? Boleh insya-Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-muhtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran yang mana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita kesempatan dan juga peluang untuk kita dapat menikmati bulan Ramadan kali ini yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga kurniakan kepada kita kesihatan, kebaikan untuk kita menjalankan ibadah sepanjang bulan Ramadan dengan jayanya. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, pertama sekali saya terima kasih kepada admin untuk adakan program berkaitan dengan live ataupun kuliah ringkas pada malam yang mulia ini, iaitu malam yang kedua Ramadan kita, yang mana kita dah puasa satu hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah puasa kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang sedia maklum bahawa tajuk kita pada malam ni kita akan bincangkan berkaitan dengan adab bersahur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita telah ketahui bahawa antara salah satu adab bagi orang yang berpuasa ataupun tuntutan bagi mereka yang ingin berpuasa pada bulan Ramadan ataupun luar bulan Ramadan ialah dengan bersahur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menganjurkan umatnya agar bersahur. Sebab apa? Kerana pada sahur itu terdapat banyak keberkatan, terdapat banyak kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kamu semua kerana sesungguhnya pada waktu makan sahur itu terdapat banyak keberkatan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan hadis ini jelas bahawa tuntutan sahur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjalankannya, yakni kita melakukan sahur sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Kerana bersahur itu ada keberkatan. Bahkan waktu sahur itu sendiri adalah waktu yang sangat berkat. Dan maksud keberkatan yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah adanya ganjaran serta pahala yang sangat besar di dalam ibadah sahur itu. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika mengulaskan hadis ini, beliau berkata, keberkatan sahur itu diperolehi melalui beberapa perkara ataupun beberapa aspek. Antaranya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana amalan bersahur itu adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dah cukup banyak dah keberkatan dan kebaikan bagi mereka yang memahami dan mendalami tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, menyelisihi ahli kitab. Ya, kerana ahli kitab mereka berpuasa dan tidak bersahur. Adapun umat Islam digalakkan untuk bersahur dan menyelisihi mereka. Yang ketiga, menambah kekuatan dan semangat untuk beribadah, yakni untuk berpuasa pada esok hari. Daripada sahur itu kita akan dapat kekuatan, tenaga dan juga semangat untuk kita menjalankan ibadah puasa sepanjang hari. Dan yang keempat, menghindari tabiat buruk yang timbul akibat lapar. Ini kata Ibn Hajar. Dan kelima, menjadi sebab untuk bersedekah kepada orang yang meminta ketika itu, yakni ketika waktu sahur itu. Dan yang keenam, menjadi sebab untuk berzikir dan berdoa pada waktu yang sangat mustajab dan memberi kesempatan untuk berniat bagi mereka yang belum sempat berniat puasa sebelum dia tidur. Inilah yang dimaksudkan keberkatan dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bersahurlah kamu semua kerana sesungguhnya di dalam sahur, pada sahur itu terdapat keberkatan yang banyak. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan beberapa keberkatan yang terdapat pada waktu sahur tersebut.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Quran tentang memuji tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh ini mereka beristighfar pada waktu sahur. Sebagaimana Allah berfirman kata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang baik, iaitu orang yang beriman, mereka beristighfar pada waktu sahur. Dan antara hikmah yang lain, antara hikmah dari segi keberkatan sahur itu sendiri, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis yang lain, iaitu bahawa sahur itu sebagai benteng ataupun sebagai pemisah antara orang Islam, antara ibadat orang Islam dengan orang-orang ahli kitab seperti orang Yahudi dan juga Nasrani, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemisah yang membezakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, itu adalah makan sahur. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi itu antara hikmah ataupun pensyariatan sahur itu sendiri. Jadi sangat-sangat dituntut kepada kita sebagai orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita bersahur ketika hendak melakukan ibadah puasa. Jadi di sini kita sebut tentang beberapa hikmah dah berkaitan dengan sahur itu sendiri, kelebihan dan juga ganjaran. Dan ada di sana adab-adab yang perlu kita pegang teguh dengannya untuk kita bersahur. Ketika kita bersahur ni ada tuntutan ataupun adab dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadikan ibadah kita sahur itu sendiri itu mendapat keberkatan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan di atas tadi. Maka antara adab dan sunnah ketika bersahur yang kita boleh sebutkan pada malam ini, antaranya yang pertama, bersahur dengan buah kurma. Yani bersahur dengan buah kurma. Seperti mana kita sebut tadi, ibadah sahur adalah ibadah yang begitu agung sehingga kan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga malaikatnya juga memohon keampunan bagi orang yang makan sahur itu sendiri. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menitik beratkan umatnya untuk bersahur. Antara makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersahur adalah buah tamar ataupun buah kurma, dan ia adalah sebaik-baik makanan bagi orang yang bersahur itu sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur bagi orang yang beriman adalah buah tamar. Jadi, adab yang pertama adalah dari segi makanan. Makanan apa yang perlu kita ambil untuk kita menjalankan ibadah sahur? Puasa memang satu ibadah yang agung yang kita tahu dah. Tetapi sahur itu juga adalah ibadah. Kerana terdapat di dalamnya Allah janjikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga janjikan pelbagai kebaikan, pahala dan ganjaran. Maka untuk kita memperolehi ganjaran dan pahala seperti mana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tadi, maka kita kena ikut jugalah saranan ataupun anjuran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita dari segi makanan, iaitu buah kurma. Ya, namun tidak semestinya kalau orang tak makan buah kurma itu sahurnya tak jadi ataupun tak sah, bukan macam tu. Jadi kita kena faham bahawa makanan yang paling utama untuk bersahur supaya kita mengamalkan sesuai dengan apa yang digalakkan oleh syariat ataupun agama kita untuk kita mendapat kebaikan yang lebih daripada apa yang kita lakukan itu, iaitu makan makanan yang lain, maka kita makan buah tamar. Ya, tetapi kalau seseorang yang tak ada buah kurma ataupun dia tak selera dengan buah kurma, dia tak berapa sedap bagi dia makan, ataupun dia makan buah kurma rasanya tak kenyang juga, maka seseorang boleh memilih makan makanan yang lain di samping dia makan juga kurma. Tetapi saya kesarankan juga jangan kita tinggalkan kurma. Kalau di rumah ada buah kurma, makan sebiji ataupun 3 biji ataupun 5 biji setelah kita makan nasi ataupun makan makanan yang kita dah suka, ya, kita iringi ataupun kita sertakan makan buah kurma juga sebagai makanan sahur yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun yang ditekankan, yang dituntut, yang paling dituntut itu adalah bersahur. Kerana kalau tak sahur, kita takut puasa kita ni seperti orang ahli kitab tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencegah umatnya supaya tidak meniru ataupun menyerupai orang-orang ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani.
Dan kalau kita tidak bersahur dengan kurma pun boleh juga. Yang penting kita sahur. Ya, seperti seseorang yang kalau dia bangun lewat, ya, tak sempat nak ada buah kurma ataupun tak sempat nak makan apa-apa, dia hanya minum seteguk air, 2 teguk air pun sudah menjadi bagi dia itu dikira sebagai sahur dan mendapat keberkatan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab Musnadnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru akluhu barakah fala tad'uhu walau ay yajra'a ahadukum jur'atan min ma' fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya makan sahur itu ada keberkatan. Maksudnya makan sahur itu ada keberkatan. Oleh itu Nabi kata, janganlah kamu meninggalkannya. Yani jangan meninggalkan makan sahur. Ya, walaupun salah seorang antara kamu hanya meminum seteguk air. Ya, kalau tak sempat pun kurang-kurangnya makan sahur ni walaupun minum seteguk air pun dikirakan sahur juga. Dan orang yang melakukan sedemikian, kata Nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, itu adab yang pertama yang kita boleh amalkan dan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sahur, iaitu dari segi makanan. Yang pertama kita pilih makanan paling utama adalah makan tamar. Ya, tamar, pilihlah tamar apa? Tamar ajwah ke, tamar safawi ke, tamar sukari ke, apa jenis tamar yang kita suka, Nabi sebut secara umum. Tetapi kalau tak ada yang tu pun dapat juga pahala dan ganjaran sahur itu. Yang penting sahur. Ya, yang penting sahur itu adab. Kena sahur. Ini adalah salah satu tuntutan orang-orang yang ingin berpuasa pada esok hari. Ya, maka dia mesti kena makan sahur dan paling afdal makanan untuk makan sahur adalah buah kurma. Jika tak ada, makanlah apa yang dia mampu. Sekurang-kurangnya pun dia minum air seteguk air ataupun 2 teguk air tidak menjadi masalah. Baik, itu adab yang pertama. Adapun adab yang kedua yang kita boleh kongsikan pada malam ini, iaitu yang ini sangat-sangat penting, melewatkan waktu sahur. Melewatkan waktu sahur di sini bukan maksud lewat sehingga masuk waktu subuh, tidak. Maksudnya percepat lewatkan, jangan terlalu awal sangat makan sahur. Ya, seperti mana yang disunnahkan juga dan iaitu untuk lewatkan sahur ini sehingga hampir terbit fajar. Ya, maksudnya kalau kita boleh kita anggarkan, kalau kita makan sahur itu ya dalam setengah jam. Contohnya kalau orang yang makan lama, ambil masa makan lama, dia makan setengah jam baru nak habis, maka dia mulakan setengah jam awal daripada waktu fajar, waktu masuk subuh itu. Ya, kalau dia orang jenis makan cepat, tak apa 20 minit, maka lagi lewat lagi afdal. Lagi lewat lagi afdal. Maksudnya habis makan tu terus sembahyang subuh. Itulah yang paling afdal. Ini berdasarkan hadis daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu atasahharu fi ahli, thumma takunu sur'ati an adrika as-sujud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, "Kuntu atasahharu fi ahli, thumma takunu sur'ati an adrika as-sujud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sahal ibn Sa'ad, aku makan sahur bersama keluargaku, kemudian aku pun tergesa-gesa untuk mendapatkan sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi dalam hadis ini jelas Al-Qadhi Iyad berkata, Al-Qadhi Iyad ketika mensyarahkan hadis ini, beliau menyebut tujuan Sahal terburu-buru makan sahur adalah kerana waktunya sangat dekat dengan terbitnya fajar. Ya, maksudnya Sahal ibn Sa'ad itu beliau tergesa-gesa ketika nak makan sahur. Ketika makan sahur tu makan agak tergesa-gesa kerana waktunya dah dekat dengan fajar dah. Ya, dah dekat dengan fajar. Ya, maka oleh itu waktu yang terbaik untuk makan sahur adalah lebih kurang sama dengan kadar waktu seseorang membaca 50 ayat Al-Quran, iaitu lebih kurang 10 minit ataupun ke 20 minit sebelum azan salat subuh dikemunakan. Itu yang paling afdal lah. Ya, ini pun disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahhara. Falamma faragha min suhurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila as-salah fa shalla. Faqulna li Anas
kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah qala qadri ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Kata Anas bahawa Nabi SAW dan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu mereka sahur bersama. Zaid ibn Thabit dan juga Rasulullah SAW. Anas sekali juga dalam riwayat lain kata Anas, kami bersahur bersama-sama. Kemudian setelah selesai sahur, baginda berdiri untuk solat. Maka perawi daripada tabi'in bertanya kepada Anas, berapa lama antara azan dan sahur Nabi SAW? Maksudnya berapa lama antara azan dan sahur Nabi? Tempoh Nabi makan sahur tu berapa lama? Kata Anas radhiyallahu anhu, lebih kurang ataupun kira-kira membaca 50 ayat. Itu waktu sahur baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi 50 ayat ni kita boleh baca mungkin dalam 10 minit ke 20 minit ataupun ke setengah jam. Seperti mana yang kita sebutkan di atas tadi ni. Maka seseorang itu boleh anggarkan. Dia kena letak masa dia. Kalau dia rasa dia makan sahur tu jenis lambat, dia bangun sejam awal ataupun setengah jam awal, ya. Sebab itu kalau dah ada makanan yang masak, seperti buah kurma, tak perlu dah dia masak lagi, tak perlu dah susah-susah untuk masak lagi. Sebab itu digalakkan untuk makan buah kurma. Tapi kalau kita nak masak siap-siap pada sebelum tidur tu, masak siap-siap dan pada waktu sahur bangun, kita panaskan dan kita terus bersahur. Supaya lepas sahur tu, selesai sahur, kita terus laksanakan solat subuh. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sahur yang sebenar. Hadis yang kita bacakan tadi ni, ada sebahagian para ulama ya telah menggunakan hadis ini yang mana mereka berpendapat bahawa waktu imsak itu adalah 10 minit sebelum terbit fajar. Ini adalah kefahaman yang kurang tepat, ya, yang mana mereka berhujah bahawa ini maksudnya waktu imsak, habis makan tu lebih kurang 10 minit ataupun 20 minit sebelum fajar. Sebenarnya kefahaman yang betul adalah apabila masuk waktu imsak, maka seseorang tidak lagi diperbolehkan makan dan minum. Ya, tetapi dalam syarah ulama yang lain, antaranya yang disebutkan oleh ramai para ulama, tafsiran yang tepat ataupun yang lebih tepat dengan maksud hadis ini ialah hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW setelah selesai makan terus mendirikan solat subuh setelah baginda makan sahur tadi. Bukan maksud lepas makan sahur tu baginda tunggu 10 ataupun 20 minit. Bukan macam tu yang dimaksudkan. Tetapi maksudnya lepas habis makan tu terus baginda SAW mendirikan solat, ya, mendirikan solat subuh. Ini menunjukkan bahawa kadar makan tu, tempoh Nabi SAW makan itu, kadar seseorang membaca 50 ayat. Lebih kurang 10 ke 20 minit itu. Antara azan subuh dengan Nabi SAW makan. Bukan maksud lepas selesai makan Nabi duduk tunggu 10 ke 20 minit, bukan macam tu. Itu bukan yang dimaksudkan dengan hadis sedemikian, ya. Tetapi maksudnya tempoh Nabi makan itu lebih kurang tempoh seseorang membaca 50 ayat daripada Al-Quran. Itu yang dimaksudkan. Sebab itu waktu imsak itu hanya ihtiyat. Waktu imsak itu hanya ihtiyat semata-mata. Tetapi maksud ihtiyat itu ialah berhati-hati. Tetapi itu bukanlah yang dituntut. Sebab dalam hadis yang lain ada Nabi sebut, barang siapa yang dia tengah makan dan makanannya itu ada di tangannya, kemudian dilaungkan azan, maka hendaklah dihabiskan hajatnya. Dia tunaikan hajatnya. Makan bagi habis dan minum air bagi selesa, kemudian teruskan solat. Itu yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang banyak. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Azza wa Jalla sendiri menyebut dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Maksudnya makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya, ya, fajar shadiq itu, dari benang hitam, yakni kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni masuk waktu maghrib. Jadi dalam ayat ini Allah terangkan, Allah perintahkan supaya seseorang, maksudnya Allah perintahkan di sini kata para ulama perintah yang mustahab ataupun perintah yang membawa kepada harus, ya, bukan wajib. Maksudnya harus bagi seseorang itu makan sehingga jelas bagi dia itu terbitnya fajar shadiq. Maksud sehingga jelasnya masuk waktu subuh. Bila dia makan dah masuk waktu subuh, seeloknya dia kena berhenti. Dia kena berhenti dan dia sambung untuk puasa.
Itu maksudnya. Tetapi tidak menjadi masalah jika seseorang itu mengamalkan konsep imsak tadi ni. Ya, dia berhenti sebelum masuk waktu subuh itu lebih kurang 5 minit ataupun 10 minit, itu terpulang padanya. Tetapi Nabi SAW tidak ada dalil menunjukkan sedemikian. Adapun hujah yang kita sebutkan tadi ni, kita pun dah jawab bahawa maksud hadis tersebut bukanlah sebegitu. Tetapi yang dimaksudkan 50 ayat itu adalah tempoh Nabi SAW makan sahur dengan Zaid ibn Sabit tadi ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini antara adab yang kedua bagi mereka yang ingin makan sahur, iaitu melewatkan waktu sahurnya. Menjadi masalah apabila seseorang dia sebelum tidur dia niat makan sahur siap-siap. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Ya, kita zaman universiti dulu ni jaga sampai pukul 12 malam ataupun pukul 1 malam barulah lepak di kedai mamak dan seumpamanya, kemudian malas nak bangkit sahur, kita makan siap-siap. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi makan sahur itu setelah bangun daripada tidur sebelum masuk waktu fajar. Sebab apa? Apa hikmah yang kita makan sahur dilewatkan itu? Ataupun apa hikmah dilewatkan untuk makan sahur itu? Iaitu hikmahnya antaranya kita boleh sebutkan antara yang pertama, sekiranya seseorang bangun awal untuk sahur, tentu sekali kalau dia sahur pada waktu awal tadi ni, bila dia selesai sahur, tengok-tengok waktu subuh masih lagi sejam, subuh masih lagi 2 jam contohnya. Dia tak mampu nak tunggu, kemudian dia lena. Tidur lena. Lewat, bangkit-bangkit dah pukul 7, pukul 8 dah. Salat subuh pun lewat, sahur pun dah jadi lapar balik. Ya, kadang boleh jadi macam tu. Jadi boleh menyebabkan dia tertinggal solat subuh. Ini yang paling kita risau, terutamanya golongan remaja, ya, ataupun anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Kalau dia bangkit lewat, lepas sahur tadi, terus masuk waktu subuh dan terus melaksanakan solat subuh, dan itu selesai tanggungjawab dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau dia nak tidur balik ataupun dia nak sambung kerja yang lain, tak ada masalah. Ya. Yang kedua, mengakhirkan sahur juga boleh menambahkan kekuatan bagi orang yang berpuasa. Sebagai contoh, kalau seseorang itu bersahur terlalu awal, maka ia akan menyebabkan seseorang itu cepat rasa lapar, dahaga, rasa letih pada waktu siang ketika dia menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau dia makan lewat, maka alhamdulillah dia boleh kenyang itu sampai 1 hari dia boleh tahan, insya-Allah lebih kuat berbanding orang yang tak sahur ataupun orang yang sahur terlalu awal. Jadi itulah yang kita boleh kongsikan antara adab-adab bersahur untuk kita sama-sama amalkan. Jadi saya ulang balik sebab kita kata live dalam 20 minit, tapi dah lebih dah ni. Ya, dah lebih, tapi tadi pun kita mula pun lewat tadi. Ya, pukul 10.13 kita mula tadi. Sekarang pukul 10.35, jadi ada sikit lagi lah saya nak ulangkan balik berkaitan dengan adab tadi. Yang pertama, kita boleh kongsikan adab bersahur, iaitu kita makan makanan sahur itu dengan buah kurma sebagaimana disarankan oleh Nabi SAW. Namun tidak menjadi masalah jika seseorang itu makan selain buah kurma. Tetapi Nabi sebut sebaik-baik makan sahur bagi orang yang beriman adalah buah kurma. Dan yang kedua, melewatkan sahur. Yakni dia makan sehinggalah lepas dia selesai makan itu terus masuk waktu subuh. Selepas dia selesai makan sahur terus masuk waktu subuh. Itulah yang paling afdal. Tapi kalau dia selesai makan, dia tunggu 10 minit ataupun 5 minit, tidak menjadi masalah. Ya. Yang penting jangan terlalu lewat sangat sehingga tak dan sahur ataupun tak dan makan apa-apa. Yang dimaksudkan dengan melewatkan sahur ini adalah setelah selesai sahur, terus dia laksanakan solat subuh, maka itulah yang paling afdal dan itulah yang digalakkan oleh sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi malam ni sebelum kita tidur, jangan lupa kita kunci jam, ya, letak pada waktunya setengah jam sebelum waktu subuh ataupun sejam sebelum waktu subuh untuk kita bersiap sedia, dan kita boleh nak qiyamul lail ke, nak berdoa dan seumpamanya, kerana waktu tersebut seperti mana yang dinyatakan oleh Ibn Hajar di atas tadi, iaitu waktu yang mustajab. Kita boleh berdoa dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila sampai lebih kurang setengah jam nak masuk subuh, barulah kita makan sahur. Ya, itu saja yang saya boleh kongsikan pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan melalui Zoom, ya, aplikasi Zoom ini dapat sama-sama kita manfaat dan kita amalkan dengan sunnah Nabi SAW.
Jadi itu saja, sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.